Baik, ayat 91 suratul An'am. Wa ma qadarullah. Wa ma qadarullah. Qadar, ya, qadar. Ya, qadar. Kita kata qadar lah. Apakah kadar, apakah nilaiannya? Ya. Maksudnya ialah mereka tidak memberi kadar yang besar, tidak mengagungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tersambung ayat 81. 87. Dia tak ayat 81. 87. Siapa kata 87? Siapa kata 91? Oh, amai. 2 minggu sudah ada. 2 minggu sudah datang tak? Ada kan? Lepas so 91 lah. So kita tengok majoriti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am ayat 91. Suratul An'am ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idza qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Okey kan? Oh ya. Kuat sedap. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم fi khawdihim yal'abun. Baik, ayat 91 suratul An'am. Wa ma qadarullah. Wa ma qadarullah. Qadar, ya, qadar. Ya, qadar. Kita kata qadar lah. Apakah kadar, apakah nilaiannya? Ya. Maksudnya ialah mereka tidak memberi kadar yang besar, tidak mengagungkan, ya, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, haqqa qadrihi, dengan sebenar-benar keagungan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni, antara tugas kita ialah memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam zikir ke apa ke, dia akan ada pujian kepada Allah dan dia ada keagungan, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita kata Allahu Akbar semayang, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kita mengagungkan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca suratul Fatihah, mula-mula alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita agungkan Maliki Yaumiddin, ya, kaulah pemilik, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita rokok. Masa kita rokok, kita kata Subhana Rabbiyal Azim. Azim, agung tu. Nak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kata Sami'allahu liman hamidah. Nak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua tu dia ada pujian, dia ada perbuatan mengagungkan, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tugas kita adalah memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sini bila ada sikap golongan yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu apa? Jadi wama qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan dengan sebenar-benar keagungan. Ya, sebenar-benar keagungan. Antaranya ialah ada golongan yang menyatakan bahawa Allah mempunyai anak. Ya, Allah mempunyai anak. Ini tidak mengagung. Kita kalau kata tak ada anak tu lekehlah dah. Itu kita manusia. Kahwin berapa lama? 20 tahun. Anak berapa? Tak ada anak. Itu makna lekeh lah. Itu kita, prinsip kita, konsep kita. Kan, konsep kita. Tapi Allah tak ada anak. Lekeh sangat Allah Ta'ala ni. Tak. Bila kita kata Allah ada anak, kita sudah memperlekehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka Allah tidak ada anak, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada anak, berapa cucu Allah Ta'ala? Jadi sekarang ni bukan cucu dah kot. Nabi Adam pun dah berapa ratus beribu. Kan? Nabi Adam pun, kita dengan Nabi Muhammad pun kita katalah 40 generasi lah. Dengan Nabi Adam tu. Jadi kalau Allah Ta'ala ada anak, mesti ada anak dia, ada cucu pula kan? Ada anak, cucu pula. Itu cicit lah. Itu makna kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ataupun kita kata Allah Ta'ala ada syarik, ada pasangan, ada rakan kongsi. Ada pasangan. Dan itu juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam ayat ni, apa yang menyebabkan mereka ni dikatakan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iaitu wama qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah. Contoh dia, mereka kata Allah ada anak. Contohnya mereka kata Allah ada pasangan. Tapi ayat ni dia spesifik lagi, dia khususkan lagi. Perbuatan tidak mengagungkan Allah tu, idza qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ketika mana mereka berkata bahawa ma anzalallah, Allah Ta'ala tidak memberi wahyu, tidak menurunkan daripada sesuatu ke atas manusia. Allah tidak memberi wahyu apa-apa pun kepada manusia. Maksudnya ayat ni nak menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ni kata sebahagian para ulama diturunkan terhadap golongan Arab Quraisy. Kerana Arab Quraisy ni dia menolak Muhammad itu sebagai Rasul. Walaupun dia mengaku Muhammad tu orang baik, Muhammad tu orang mulia, Muhammad ni jujur, Muhammad ni Al-Amin dan sebagainya, tapi dia menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagi dia tak mungkin manusia tu menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sama kan, sama. Kami makan, takkanlah Rasul pun nak makan kan? Kami minum, Rasul pun minum. Kami penat rehat tidur, Rasul pun penat rehat tidur. Sama macam kami ya. Dia tak nak macam tu. Dia tak nak. Jadi dia tolak, dia tolak. Maka mereka menyatakan aba'asallahu
basyaran rasula. Adakah Allah Ta'ala nak membangkitkan basyaran rasula? Apa ada dakwat? Jadi mereka tidak boleh menerima konsep basyaran rasula. Basyaran maknanya manusia. Basyaran maknanya manusia, ya. Asal perkataan basyar ni kulit. Basyar maknanya kulit. Basyarah kulit, kulit. Jadi manusia ni dia nampak kulit. Dia nampak kulit. Kalau binatang lain tak nampak kulit sebab bulu. Sebab bulu. Jadi kita nampak kulit, maka basyar tu kulit, maka dipinjamkan kulit tu kepada manusia. Jadi manusia tu adalah basyar, makna kulit yang berkulit, yang tak nampak bulu. Bulu ada tapi tak pun nampak kulit. Itu asal usul perkataan basyar. Basyar. Baik. Jadi mereka kata, qalu aba'athallahu basyarar rasula. Adakah Allah Ta'ala nak bangkitkan basyar manusia ini sebagai rasul? Mereka tak boleh terima. Mereka nak macam mana? Mereka nak konsep malakan rasula. Malakan maknanya malaikat. Kalau Allah nak lantik rasul, Allah lantik kalangan malaikat, bukan manusia. Itu dua konsep. Basyarar rasula dengan malakar rasula. Jadi Allah Ta'ala dah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arab Quraisy tak boleh terima. Ini kata wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan kerana mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah terbentang di hadapan mereka bukti-bukti kebenaran. Maknanya wahyu, maknanya sifat mulia manusia yang nama Muhammad. Kemudian ada mukjizat-mukjizat yang dicabar tu, kan? Terbentang di hadapan mereka bukti, tak, mereka tak boleh terima. Mereka tak terima basyarar rasulah, manusia sebagai rasul. Mereka nak malakat rasulah. Malaikat tu yang sebagai rasul. Baik, kemudian Allah Ta'ala suruh tanya balik. Kalaulah Allah Ta'ala tak utuskan manusia sebagai rasul, Muhammad tu sebagai rasul, Allah Ta'ala suruh jawab kepada mereka, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Siapakah yang menurunkan kitab yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam? Jadi ayat awal tu, wa ma qadarullah tu, untuk Arab Quraisy satu, untuk golongan Yahudi, golongan Yahudi, kerana golongan Yahudi beriman kepada Nabi Musa. Beriman kepada Nabi Musa, ada kitab Taurat. Dan ada golongan yang beriman kepada Nabi Isa, ada kitab Injil. Kan? Jadi ayat tu dia boleh pergi macam-macam. Untuk Arab Quraisy pun ada, dan Arab Quraisy pun tahulah cerita Yahudi tu. Kan? Mereka bermusafir ke Madinah, nak berniaga, singgah Madinah, Syam dan sebagainya. Jadi mereka dah terima, percaya Musa tu sebagai rasul.
Jadi Allah Ta'ala suruh jawab, siapakah yang mewahyukan, menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa? Kalau kamu tak terima Muhammad sebagai Rasulullah kerana dia manusia, kenapa kamu, wahai Yahudi, terima Musa sebagai Nabi, sebagai Rasul? Musa tu malaikat ke manusia? Manusia juga. Jadi Yahudi pun dia petikai juga. Kenapa Muhammad? Kenapa Muhammad? Dan kalau kamu terima Musa, kamu juga patut terima, mesti terima Muhammad sebagai Rasul. Itu bandingan. Bandingan. Baik. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu ialah nuran wa hudan linnas, sebagai cahaya dan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Apa maksud nur? Cahaya. Maknanya daripada kandungan isi kandungan kitab Taurat itulah ada panduan-panduan. Daripada isi kandungan kitab Taurat itulah ada hidayah, ada petunjuk. Ya. Dia bukan cerita detail, dia bagi panduan dia. Dia bagi panduan saja. Kita yang kena cari cahaya tu. Bukan kata kitab Taurat tu ada cahaya, tak ada. Tak ada. Quran pun cahaya ya. Kalau kita bubuh dalam gelap agak-agak, Quran tu nampak cahaya tak? Dia simbolik. Quran tu adalah cahaya. Taurat tu adalah cahaya. Injil tu adalah cahaya. Maknanya dalam kita menghadapi masalah ni, muskilah-muskilah kehidupan ni, kita boleh ambil cahaya daripada Al-Quran. Panduanlah. Ya. Kita menghadapi kekeliruan ni, kita ada hidayah daripada kitab Al-Quran. Ya. Macam kita bicara 2 minggu sudah lah. Ashabul Kahfi. Ada nuran wa hudan dalam Quran tentang Ashabul Kahfi? Ada tak? Ada. Ayat berapa? Ayat berapa Allah bagi panduan tentang Ashabul Kahfi? Ayat tengok. Ayat 22. Ayat 22 dan 3 panduan. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak mengetahui tentang Ashabul Kahfi melainkan sikit orang tahu. Jadi kita tak termasuk dalam golongan yang sikit. Maka kita tak tahulah. Panduan kedua, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan bergaduh, jangan bertengkar tentang Ashabul Kahfi. Kecuali kalau nak bergaduh juga, kadang sembang kedai kopi je. Yang ketiga, wala tastafti fihim minhum ahad. Jangan minta pandangan siapa-siapa pun tentang Ashabul Kahfi. Kerana tak ada siapa yang tahu. Itu nuran wa hudan. Kalau kita jadikan Quran nur, kita relax, tak payahlah, tak nak gaduh. Orang bombang-bombang tu kerana tak menjadikan Quran sebagai nuran wa hudan. Itu panduan contoh. Kan? Quran dia tak cerita detail, tapi dia bagi panduan. Panduan tu yang dikatakan sebagai nur dan hudan. Jadi sama dengan Taurat. Itu fungsi kitab suci ni. Nuran wa hudan linnas. Sebagai cahaya, sebagai panduan bagi manusia. Baik, bila orang bombang kisah Qaturah tu pula, Qaturah. Isteri Nabi Ibrahim tu. Kan? Qaturah kan? Qaturah. Ashabul Kahfi dengan cerita isteri Nabi Ibrahim ni mana lagi jauh, mana lagi dekat? Siapa dulu? Kisah siapa dulu? Nabi Ibrahim dulu. Ashabul Kahfi lepas Nabi Isa. Lepas Nabi Isa, dekat dengan Nabi Muhammad dah, dekat dengan kita dah. Itu pun Allah kata tak ada siapa tahu tentang Ashabul Kahfi. Jadi yang jauh ni cerita Nabi Ibrahim dengan
Lagilah tak ada maklumat. Tak ada dokumen nak rujuk mana, nak cari mana ni. Jadi ma ya'lamuhum illa qul, tak ada siapa yang tahu kecuali sikit orang zaman tu jelah. Itu tak, Quran tu dia jadi hudan wa nur. Jadi kalau orang buat cerita ni, forum kita nak cerita bukti-bukti Qaturah adalah isteri Nabi Ibrahim yang ketiga. Itu maknanya bluffing je lah. Tak ada, dengar je lah. Dengar. Tak ada apa pun, kaji pun tak ada kata akan jumpa, tak ada maklumat. Jauh dah tu, jauh sangat. Nabi Sahabul Kahfi dekat dah dengan Nabi Muhammad pun tak tahu, kita tak tahu cerita. Allah kata tak tahu, siapa pun tak tahu, jadi sikit sangat tu. Itu mana hudan wa nur. Jadi kalau kita baca Quran ni, tuan, kita tak ambil pusing benda-benda yang merugikan masa kita. Merugikan masa. Itu maksud Quran tu jadi hudan wa nur. Mana dia? Kemudian kata Allah, perbuatan mereka ni pula, taj'alunahu qaratis, kamu jadikan kitab suci itu kertas-kertas. Jadi kertas tu daripada bahasa Arab. Ni kertas ni kertas. Kertas, qirtas. Bahasa Arab ni qirtas. Jadi qaratis dia punya plural dia. Qarati, kamu jadikan helaian. Kitab tu suci. Ya, kamu pecah-pecahkan dia jadi kertas. Jadi sebab itulah kata segelintir para ulama, adalah makruh kita mencerai-beraikan Al-Quranul Karim. Maknanya kita ambil surah Yasin saja. Surah Yasin je, kita dah cerai dulu Quran. Beberapa helaian, 5 helai, 6 helai muka surat tu, surah Yasin saja. Quran 600 muka surat kan sekarang. Kita jadikan taj'alunahu qaratis, kamu jadikan Quran tu beberapa helaian sahaja. Itu masuk, itu orang ulama sebahagian segelintir orang ulama kata makruh. Based on ayat ni, taj'alunahu qaratis. Mana Allah mencela mereka ni, kamu jadikan Quran tu beberapa kitab suci kamu tu beberapa helaian. Allah mencela perbuatan tu, tak elok. Bukan kata haram, tidak. Segelintir orang ulama kata makruh. Jadi kita dah tinggalkan Al-Quran sebab kita baca surah tu je lah. Kelek mana pun surah Yasin tu je. Surah Yasin tu je. Tak haram. Tak haram. Dia cuma makruh. Kerana ambil semangat daripada ayat taj'alunahu qaratis. Kamu jadikan kitab suci itu terpisah. Helaian-helaian sahaja. Jadi kalau dia itu Quran penuh lah. Quran lengkap. Itu yang baik. Itu yang baik. Dan kadang-kadang dia ada pilih. Dia pilih buku surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah. 3 surah. Ada surah lagi tak? Apa lagi? Sajadah. Kahfi. Dia pilih surah tu lah. 6-7 surah tu je. Jadi baca yang tu je lah. Masuk tak dalam taj'alunahu qaratisa. Kamu jadikan kitab suci itu beberapa helaian. Belum lagi, tapi belum sampai lagi tu. Belum lagi. Kita ni yang dulu. Taj'alunahu qaratis. Jadi bimbang-bimbang perbuatan kita ambil 7 surah ni. 7 surah ni kita masukkan, compile 7 surah ni. Jadikan amalan itu je. Tapi tak baca dah Quran tu. Itu taj'alunahu qaratis. Itu orang ulama kata makruh tu. Baik. Itu satu. Kemudian yang kedua. Tubduna wa tukhfuna katsira. Jadi bila kamu jadikan helaian-helaian tu, kamu menzahirkan yang helaian tu je.
Wa tukhfun, dan kamu sembunyikan banyak lagi. Jadi kalau kita ambil 7 surah tu je, 7 surah terpilih, Yasin, Sajadah, betul-betul, mana-mana pun dalam beg kita yang tu je. Kan? Jadi yang lain tu ada 107 surah lagi. Kita tak ada tengok pun. Orang tanya mana Quran, kita pun tunjuk yang ni lah, 7 surah ni. Seolah-olah, bukan kita punya, seolah-olah kita bimbang kita masuk, tu berduna, zahirkan yang beberapa ni saja, 7 surah ni je, wa tukhfuna katsira, sembunyikan yang ni, seolah-olah. Tapi zaman sekarang tidaklah, sebab zaman sekarang ni mudah. Kita nak cari maklumat. Zaman dulu, dia tak ada lah, tak ada internet apa yang mereka zahirkan, yang tu je lah. Tapi seruh dia, konsep tu kita tak nak, tak nak. Kemudian ada lagi, kalau dalam ayat lain dia tambah lagi pula, hadza min indillah, ini daripada Allah. Insyaallah ada. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, maka celakalah, wail, bagi orang yang tulis kitab dengan tangan dia. Tulis buku. Saya tulis buku, celaka. Saya dah tulis 39 buah buku. Tahun ni insya-Allah cukup 40. Cukup 40 buah buku insya-Allah lah. InsyaAllah cukup. Tahun ni cukup 40. Derma darah pun insyaAllah tahun ni cukup 40 kali. Tahun sudah 39, tahun ni cukup. Jadi saya buat penuri lah. Buku saya keluar 40, derma darah 40 kali. InsyaAllah. Celakalah bagi orang yang tulis kitab dengan tangan dia. Belum habis? Summa yaqulun, kemudian lepas dia tulis kitab tu, tulis buku, dia kata hadza min indillah, buku saya ni daripada Allah. Dia claim kata ini Allah yang bagi, ini pemberian, ini wahyu, ini ilham daripada Allah, bukan saya punya, ini ilham daripada Allah. Jadi apa-apa yang saya tulis ni semuanya benar. Itu celaka. Bukan tulis tu yang celaka, tidak. Tulis dan claim kata ini daripada Allah. Tak boleh. Celaka. Allah kata celaka. Itu dia cakap. Jadi mereka ni maknanya dah beberapa lain ni, inilah daripada Allah. Yang lain mereka sembunyikan. Seolah begitu. Mana dia? Kemudian wa'ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Kamu pula diajar benda yang kamu tidak tahu dan datuk nenek kamu juga tidak mengetahui. Quran pula lah. Daripada Nabi Musa. Kemudian Arab zaman Nabi pula diajar. Mana diberi wahyu Quran dan sebagainya. Datuk nenek kamu pun tak pernah tahu. Ya. Jadi nak jawab dakwaan mereka kata Allah tidak menjadikan manusia sebagai rasul. Ya. Jadi semua ni jawapan dia bila? Qulillah, katakanlah wahai Nabi, Allah. Maknanya Allah lah yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah lah yang menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Maka begitulah Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Qulillah. Katakanlah Allah. Baik, di sini sebahagian ulama menyatakan harus kita sebut Allah. Allah. Berdasarkan umum ayat. Ya, berdasarkan umum ayat ni. Walaupun ayat ni cerita dia lain. Cerita dia nak jawab soalan tu. Mana qulillah tu? Katakanlah Allah yang menurunkan ayat lengkap dia. Tapi sebahagian besar para ulama menyatakan harus kita sebut Allah. 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 Kita tak sebut penuh subhanallah. Kita tak sebut penuh alhamdulillah. Kita tak sebut penuh Allahu akbar. Kita sebut Allah. 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 Harus berdasarkan umum ayat ini. Ya? Jadi boleh kita sebut Allah. Ke lutut Allah. Ke kepala Allah. Allah. Kan? Daripada duk sebut nama penyanyi ke, nama pelakon ke, nama ustaz ke, nama syekh ke, Allah. Allah. Ke mana kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala bagi ancaman. Summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Tak apalah, mereka tak mau juga, tak mau ikut juga. Kemudian biarkanlah mereka dalam khawdihim tu. Mereka, kebatilan mereka tu. Yal'abun, mereka bermain. Mereka tak mau terima kebenaran, biarkanlah. Kerana tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita boleh sampaikan, Nabi Muhammad sampaikan, Nabi Muhammad tak boleh paksa. Kita pun boleh sampaikan, tapi kita tak boleh paksa. Kemudian kata Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini adalah kitab yang kami wahyukan, yakni Quran. Mubarakun, yang diberkati. Jadi Quran tu mubarak. Allah Ta'ala berkati. Macam mana kita nak dapat keberkatan Quran? Adakah simpan? Baca, hayati, tadabbur, amal. Baca, hayati, tadabbur, amal. Baru kita dapat keberkatan tu. Kalau kita sekadar simpan saja, tak dapat keberkatan tu. Kalau kita sekadar untuk majlis-majlis tertentu sahaja, tak dapat keberkatan tu. Kalau bangga nak dapat keberkatan, tak dapat. Jadi cara tu kena-kena. Cara yang betul. Itu baca, faham, hayati, tadabbur, dan kita amalkan. Barulah kita akan dapat keberkatan. Dan Quran suruh jaga kesihatan. Quran suruh jaga kesihatan. Kan? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan melampau. Katalah seorang ustaz baca ayat tu, lepas ceramah makan kat surau. Lepas tu pas kat surau kawan ajak pula, jom mamak pula. Pukul 10 mamak pula. Tadi dah kat surau dah pukul 9. Atau pukul 10 kawan ajak. Kita sembang lebih hari. Ni sembang kat surau tak lama. Sembang sampai pukul 12 lah. Perempuan 2 gelas dia tarik. 2 jam takkan segelas kan. 2 gelas. Roti canai takkan satu. 2-3 roti canai. Balik terus lena macam tu. Esok kuliah subuh. Makan lagi lepas subuh. Balik rumah makan lagi. Jadi Quran ni berkat tuan-tuan. Tapi tidak menghayati. Tidak menghayati, tidak beramal, dia tak mendapat berkat Quran. Jadi bahagian ni walaupun dia ustaz, penyakit banyak lah. Dengan sebab makan berlebihan tu. Katalah yang tak pandai baca Quran tapi dia baca sikit, dia faham. Makan, minum jangan melampau.
Dia faham, dia tadabbur. Okay. Dia kaji kalori makanan begini. Nabi makan begini. Nabi banyak lapar. Dia kaji, dia beramal. InsyaAllah dia akan sihat. Sebab dia betul cara dia amalkan tu. Cara dapat keberkatan, panduan daripada Al-Quran Karim. Ada wa hada kitabun anzalnahu mubarakun. Ya. Ada satu dalam tafsir dia kata satu rahib nama dia Finhas kalau tak salah. Finhas ni datang jumpa Nabi SAW. Dia padri lah, Yahudi kot. Datang jumpa Nabi. Badan dia gemuk. Bila datang jumpa Nabi bukan sebab ni lah, sebab makan banyak lah. Ya, mungkin sebab makan banyak. Maka Rasulullah pun tanya dia, dalam riwayat kitab tafsir kata, tidakkah di dalam kitab Taurat Allah Ta'ala mencela orang yang badan gemuk dengan sebab makan ni? Kalau dengan sebab keturunan ke apa ke, lain cerita lah. Ini pilihan kita. Tidakkah Allah mencela Al-Habras Samin, padri yang gemuk dalam kitab Taurat? Faghadiba, maka Finhas ni pun bangun marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia marah kepada Nabi. Sebab dia mewah kan? Zaman tu zaman kemewahan di jamu dan sebagainya. Habis Nabi tanya dia, tidakkah dalam Taurat Allah Ta'ala mencela padri atau rahib yang as-samin, al-habras samin. Padri rahib yang gemuk. Jadi marah kepada Rasulullah SAW. Baik, sambung sikit. Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Membenarkan apa yang ada di sebelum dia. Ya, yakni membenarkan Taurat dan sebagainya, ya. Walitunzira ummal qura, dan untuk memberi peringatan kepada ummal qura, yakni Mekah. Mekah adalah ummal qura, maknanya penduduk ummal qura. Sebab tu kalau di Mekah tu ada satu universiti nama Universiti Ummul Qura. Di Mekah tu nama universiti Ummul Qura. Kerana dalam Quran Mekah tu dirujuk sebagai Ummul Qura. Bagi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah tu. Wa man haulaha, dan juga bagi peringatan sekitar kawasan Ummul Qura. Maknanya seluruh alam lah. Seluruh alam lah. Kerana Nabi itu adalah Rasul untuk seluruh alam. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi, orang yang beriman dengan akhirat dia akan beriman juga dengan kitab ni. Beriman dengan akhirat dia akan beriman. Kalau dia betul-betul beriman akhirat dia akan beriman. Dan mereka ni wa hum ala salatihim yuhafizun, mereka ni akan jaga solat. Ya, mereka akan jaga solat. Kemudian ayat 93 Allah Ta'ala firman, ini kemurkaan Allah, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba, siapakah yang lebih zalim? Zalim, besar kesalahan dia, dosa dia. Mimman iftara 'ala Allahi kaziba, yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini punya istilah dia iftira. Iftira ala Allah. Iftara, mereka cipta, ala Allah, atas Allah, kaziba, perkara dusta. Allah tak suruh, dia kata Allah suruh. Ya, apa-apalah. Ya, apa-apa, ya. Ini berlaku pada sepanjang zaman. Orang yang mempergunakan
nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawah sikit darjat tu, mempergunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta, cara dusta juga. Nabi Muhammad tak kata, dia kata Nabi Muhammad kata. Bid'ah ke, fadilat yang palsu ke apa ke. Ya. Ni sekarang kita bulan Rejab. Ya. Rekalah amalan yang Rejab apa nak reka amalan apa tuan-tuan dan puan-puan, amalan baik yang saya dapat daripada guru saya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari reka, cari apa ni? Baru nak reka ni. Tapi dia kata Nabi Nabi kata siapa-siapa yang baca baris pertama setiap juzuk, minggu yang pertama bulan Rejab, pasal hari ni berapa bulan dah? 4. Jadi kalau kata hari pertama tu terlepas dah. Maksudnya saya kata minggu yang pertama ni. Siapa-siapa yang baca baris pertama setiap juzuk, 30 juzuk tu baca baris pertama aja. Dalam minggu yang pertama bulan Rejab, dia kira khatam Quran 300 kali. Jadi balik baca awal lah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Baris pertama. Lepas tu juzuk 2. Saya qulus subha'u minan baris. Lepas tu tilkar rusulu faddalna. Lepas tu baris juzuk 4. Lan tanalul birra hatta. Lepas tu juzuk 5. La yuhibbullahu jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Sampai habis tu. 300 kali khatam Quran. Tuan-tuan, ni Rasulullah pesan ni saya dapat daripada guru saya dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam directly. Ini iftira ala Rasul, berdusta atas nama Rasul. Jadi masyarakat kita dia akan terima, sebahagian akan terima lah. Dia ustaz, takkanlah ustaz nak menipu. Dapat daripada guru dia tu wali Allah, bahkan ketua para wali zaman dia, sentiasa mesyuarat dengan Rasulullah. Ada orang percaya, ada. Dia tak nampak benda, tak ada lah halilintar nak panah, tak ada apa. Tapi Allah bagi amaran, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kazibah. Dusta atas nama Allah ataupun dusta atas nama Rasulullah. Karena dusta atas nama Rasulullah tu ada hadis mutawatir, hadis yang diyakini kesahihan dia mutawatir. Man kazaba alayya muta'ammidan, siapa dusta atas nama aku secara sengaja, sediakan tempat daripada api neraka. Macam tadi lah saya reka tadi tu. Tu hadis saya reka siapa baca baris pertama setiap juzuk, minggu pertama Rejab ni, ada khatam Quran 300 kali. Jadi tak payah baca ada bulan lain. Balik lagi baca. Dusta dusta. Ataupun siapa yang baca ni, saya nak bagi zikir ni, zikir power ni. Siapa baca dia, masuk dalam mati, dalam kubur nanti, Rasulullah akan tolong jawab soalan. Malaikat Munkar Nakir. Tuan-tuan yang baca ni relax, tak payah susah hati dah. Rasulullah akan tolong jawab. Saya bagilah zikir. Dusta atas nama Rasul. Kan ada, saya tahu. Saya tak mau sebut saya tahu. Saya sebut cara umum, saya ada. Saya jumpa macam-macam. Yang bagi itu pula pakai jubah, pakai kepiah, pakai sorban. Dusta. Dusta. Ya Allah bagi ancaman. Yang saya jumpa sebagai selawat Fatih tu. Sekali selawat Fatih sama dengan 600,000 kali selawat biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima uli. Nak baca boleh baca, harus.
tapi dia fadilat palsu tu. Fadilat palsu. 600,000 selawat biasa baru sama dengan sekali baca selawat Fatih. Palsu. Dusta atas nama Nabi yang nama Allah. Ya? Ada macam-macam ya. Ataupun dia kata auqala, dia kata lagi, dia berzalim juga, zalim, uhiya ilayya wa lam yuha ilay syai. Dia kata aku pun terima wahyu sedangkan tak diwahyukan. Dapat wahyu, dapat ilham, dapat wahyu. Ya. Benda ni tak boleh nak apa? Nak tentukan kesahihan dia. Jadi ya, saya dapat ilham daripada Allah, boleh jadi saya silap. Jadi orang tak boleh nak salahkan dia. Kan? Kan? Kalau benda yang jelas depan nampak tak boleh tentu, tapi benda ilham. Saya nampak gitu. Kan? Ni cara kita nak cari pengaruh. Cara nak cari pengaruh, kita gunakan benda yang abstrak, benda metafizik. Tapi kita dusta. Ya. Ada syekh tu kata ada makhluk asing nak serang bumi. Makhluk asing nak serang bumi. Mana kita nak tahu makhluk asing kan? Ada makhluk asing nak serang bumi. Kalau dia serang bumi, they will destroy the earth entirely. Dia akan musnahkan bumi ni habis semuanya. And alhamdulillah, I have ordered and sent Sayyidina Umar and Sayyidina Ali to fight against the alien. Sayyidina Ali, Umar pun kena ikut cakap saya. Saya dah hantar. Alhamdulillah, bumi kita selamat. Kalau tidak, kalau saya tak arahkan, habis dah, hancur dah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat syekh tu. Ya, contoh. Ada. Ini maknanya kita jahil dengan agama kita. Ya, jahil dengan agama. Kemudian zalim lagi. Siapa zalim lagi? Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dia pun dapat juga sebagaimana yang Allah wahyukan. Ada satu penulis wahyu. Nama dia Abdullah ibnu Abi Sarah. Penulis wahyu. Zaman Nabi lah. Turun satu ayat. Beberapa ayat dalam Quran. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Bila wahyu ni surah Al-Mu'minun, Nabi panggil Abdullah ni. Nabi panggil Abdullah, tulis. Dia penulis wahyu macam Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, salah seorangnya Abdullah ibnu Abi Sarah. Tulis. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami, Allah telah menciptakan manusia dari sekian. Ayat tu detail. Sampailah summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah ciptakan kejadian yang detail. Okay. Surah Al-Mu'minun ayat 11, 12, 13 itu. Diceritakan oleh para ulama tafsir, Abdullah ibnu Abi Sarah ni dia rasa kagum. Kenapa? Kerana ayat Quran ni menceritakan secara detail kejadian manusia dalam perut. 1400 tahun dulu, tak ada lagi teropong. Macam mana Quran boleh cerita? Dia rasa kagum.
Sambil dia tulis tu dia menzahirkan kegaguman dia. Kemudian bila sampai ayat ni, summa ansha'nahu khalqan akhar, Abdullah ni pun kata, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang adalah sebaik-baik pencipta. Rasulullah tak baca lagi. Tabarakallahu tak baca tu. Abdullah kata dulu. Dia kagum dengan kejadian tu, dia pun kata tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Nabi pun kata, sambung ayat tu, betul lah tu. Tulis tu. Jadi dia rasa dia pun dapat macam Nabi Muhammad dapat. Jadi katanya, kalau Muhammad ni benar atau Muhammad ni penipu, pasal dia ikut aku kata tabarakallahu ahsanul khaliqin, tulis. Allah Ta'ala turun macam tu lah. Jadi di situ dia dikatakan timbul keraguan terhadap Nabi Muhammad oleh Abdullah ibn Abi Sarah. Pasal dia sebut Nabi Muhammad terus tulis. Jadi betul wahyu ke ataupun dia sendiri dapat. Itu kata wasa unzilu mislama anzalallah. Aku boleh buat apa yang Allah nak bagi. Aku boleh turunkan apa yang Allah nak turunkan. Dia tak jadi macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan begini-begini wahyu turun. Kan? Abdullah ni bila dia macam tu, dia sebut dulu Nabi kata ini wahyu, dia rasa kagum, dia rasa hebat, akhirnya irtadda 'anil Islam, dia jadi murtad. Sahabat Nabi jadi murtad. Abdullah ibn Abi Sarh. Pasal dia rasa macam tu. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah pada zaman Sayyidina Osman jadi khalifah, dia masuk Islam balik. Dia sempat. Dia masuk Islam balik. Kembali semula kepada Islam. Lama tu. Ada cerita dia, Abdullah ibn Abi Sarh. Walau kan, jadi Allah Ta'ala ancam ini orang yang dusta atas nama Allah dan sebagainya ni, dusta nama, walau tara idzal, kalaulah kamu boleh memerhatikan ketika orang zalim tadi itulah dusta atas nama Allah tu, dia kata dia dapat wahyu sedangkan Allah tak bagi wahyu. Fi ghamaratil maut, dalam sakaratil maut, ketika mereka nak mati ni, wal malaikatu basitu, malaikat menghamparkan tangan, maknanya malaikat pukul, malaikat azab mereka. Mereka tak mau keluar, roh tak mau keluar, malaikat tempih, akhriju anfusakum, keluarkanlah dari diri kamu. Sebab mereka dah nampak azab, kena seksa dan sebagainya kerana zalim, dusta atas nama Allah ni. Masa nak mati tu dah kena dah. Pasal dosa dia besar, dusta atas nama Allah dosa sangat besar. Masa nak mati tu Allah akan hukum. Allah kata al-yawma tujzaun, dan pada hari inilah kamu akan diberi balasan adzabal hun, azab yang hina, bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, dengan sebab apa yang kamu kata atas Allah tanpa perkara benar. Jadi kita jahat-jahat kita pun jangan sampai berdusta atas nama Allah. Itu jaga. Jangan sampai dusta atas nama Allah, jangan sampai dusta atas nama Nabi. Walaupun nak ajak orang buat baik, jangan dusta atas nama Nabi. Tuan-tuan, kita baca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak ni, amalan baik, kerana Rasulullah bersabda,
siapa yang baca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak secara berjamaah sebelum balik ke rumah. Rasulullah tak tahu, Rasulullah suruh baca surah Al-Mulk dah. Jadi dia nak ajak masyarakat baca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak yang kita buat sekarang ni kan. Rasulullah bersabda, dusta tuan-tuan, siapa baca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak berjamaah di surau atau masjid sebelum dia balik ke rumah dan sebelum sembahyang sunat ba'diyah Isyak. Tulis kat whiteboard mana-mana ni kan. Jadi daripada ada 20 orang baca, bila kita baca hadis tu jadi 50 orang. Alhamdulillah. Orang baca. Kan? Tidak orang pakat balik ataupun bangun sembahyang sunat. Jadi bila baca, kena baca sebelum sembahyang sunat ba'diyah. Jadi ramai tu. Jadi kita rasa seronok. Walhal kita dusta atas nama Nabi. Jaga. Jangan sekali-kali itu mana balasan dia masa kita mati tu dah nampak tak? Wa kuntum an ayati dan kamu pula sombong takabur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti setakat tu beberapa perkara yang kita belajar daripada 3 ayat pada hari ini. Ya. Yang tertipu dengan guru tu. Guru tu macam saya sebut tadi tu lah. Hadis siapa baca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak berjamaah di masjid atau surau sebelum balik ke rumah dan sebelum sembahyang sunat ba'diyah Isyak. Jadi masyarakat dengar hadis tipu saya tu, dia pun beramal. Dia dalam keadaan jahil. Dia dalam keadaan jahil. Dia tak berdusta atas nama Nabi. Dia dapat pahala. Dia baca tu dapat pahala. Guru tu yang tipu. Tapi Allah bagi akal kepada kita, Allah suruh kita mengaji, kenapa kita tak mau cari maklumat? Bila kita sebarkan pula tu, tanpa kita memastikan kebenaran lebih dahulu. Kita bimbang kita masuk juga dalam golongan berdusta tu. Bimbang-bimbang. Wallahu. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.